Masih kena klik hijau nih. Sebelum itu, jangan lupa subscribe. Semalam tular satu video seorang bekas pelakon bercakap mengenai COVID-19. Tak ada apapun COVID nih. Tak nampak pun yang positif COVID, mati menggelupur di tepi jalan. Nak takut-takutkan sampai memporak-perandakan ibadah, memporak-perandakan kehidupan manusia. Kena game, COVID tidak bahaya. Sampai kena lockdown, SOP macam-macam, nak kena itu nak kena ini. Ringkasnya, video ucapannya itu menjurus kepada mengajak orang ramai untuk tidak perlu takut dengan bahaya COVID, sehingga dilihat mahu orang ramai supaya tidak pedulikan peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Keselamatan Negara (MKN). Ujahnya, selain tiada yang mati menggelupur tepi jalan ialah, statistik kematian di Malaysia pada tahun pandemi 2020, lebih rendah berbanding tahun-tahun sebelumnya. Jika ukuran bahaya atau tidak COVID itu bersandarkan pada perbandingan jumlah kematian di Malaysia per tahun, ia cara kiraan yang tidak tepat. Jumlah kematian akibat COVID yang kita lihat pada hari ini nampak rendah karena antaranya disebabkan perkhidmatan kesehatan yang baik dan kadar jangkitan COVID yang dikekang oleh peraturan, seperti PKP, SOP, dan sebagainya. Katakanlah akta pencegahan dan pengawalan penyakit tidak diwartakan, MKN tidak mengeluarkan sebarang garis panduan, tiada norma baharu, manakala orang ramai di Malaysia bebas menjalani kehidupan yang sama seperti tahun-tahun sebelum pandemik, hasilnya, kadar jangkitan tentulah lebih serius. Lebih ramai yang positif, berarti, jumlah kematian juga bertambah. Jumlah kematian akibat COVID di Malaysia setakat 31 Desember 2020 ialah sebanyak 471, atau 0,4% daripada jumlah keseluruhan kes. Andaikan tiada kawalan pergerakan, peraturan, SOP dan sebagainya, kita congak secara kasar, 0,4% daripada 1 juta kes ialah 4.000 kematian. Kalau 10 juta kes positif, cecahlah 40.000 kematian. Ia belum mengambil kira kesan ke atas mereka yang lemah daya tahan penyakit, berpenyakit kronik dan lihat juga kapasiti penempatan pesakit. Begitu juga dengan strain baharu virus yang lebih kuat kadar jangkitannya, seperti kes Sifagangga dan di UK baru-baru ini. Sehingga 31 Desember 2020, berlaku lebih 1,8 juta kematian di seluruh dunia akibat pandemik. Coba lihat angka kes negara luar yang longgar kawalan serta peraturannya, atau yang kurang baik perkhidmatan kesehatannya, jumlah kematian akibat COVID adalah tinggi. Malah, kiraan statistikal yang dibuat ke atas negara-negara terbabit menunjukkan, kadar kematian meningkat berganda tahun ini, akibat COVID, antaranya Eropa, negara-negara bukan Islam. Benar, virus bukanlah perlu ditakuti berlebih-lebihan mengatasi kuasa maha besar. Tetapi meremehkannya juga tidak wajar sehingga menentang usaha mengekangnya. Apabila disebut syumul dan mencakupi semua aspek, artinya menjaga nyawa, kesehatan, dan harta ekonomi juga terkandung di dalamnya. Tentang dakwaan memporak-perandakan ibadah, yaitu perjarakan saf dan PKP masjid, sebagai golongan awam, adalah lebih baik kita serahkan dan akur kepada ahli-ahli arif di dalam bidangnya, ulama, yang berhujah atas disiplin ilmu, bukan atas dorongan semangat emosi. Ketetapannya seperti dalam Irsyad Al-Fatwa, siri ke-40. Bahkan, kes COVID pada Mei lalu, membabitkan kluster dari ijtima tablik di Masjid Sri Petaling, perlu diambil iktibar. Kumpulan ini pada dasarnya tidak berbuat salah, diberi kebenaran berhimpun pada Februari, tetapi dikecam ramai, sehingga timbul pula fitnah terhadap agama. Justeru, meremehkan COVID sehingga mengajak orang ramai menentang peraturan kawalan, tidaklah kami setuju dan ia suatu ajakan yang berbahaya. Bahagian lain tentang semangat, keteguhan serta usaha menyebar kebaikan, kami sokong dan puji bekas pelakon itu.